This one. Okay, calculation calculation of ionization energy. So yang ni dalam tutorial ada question number 6 ke 7 macam tu. Okay, so before kita calculate ionization energy, so tengok dulu definition for ionization energy. So ionization energy defined as minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion. So kalau dalam orbital, dalam atom, okay, for example sini, kita ada N1, sini nucleus. So ada N2, N3, N4. Okay, yang outermost sini N infinity, N equals to infinity. So energy required, minimum energy yang paling rendah digunakan untuk remove electron. So to remove electron, okay, kita perlu remove from the outermost orbital. So sorry. So remove from here. Ish. Daripada yang paling luar. So untuk remove yang ini, okay, so tenaga tu kita panggil sebagai ionization energy. To ionize the atom. Untuk ionkan atom tu, caranya kita remove electron. Selepas kita remove electron, dia akan jadi positif ion. Okay, so kenapa kita remove daripada outermost electron, bukan remove daripada n equals to 1? Anyone? Energy. Energy? Energy apa, Izzah? Okay, kalau kita remove electron daripada orbit yang close to the nucleus. Okay, for example, remove daripada sini. So ini hampir dengan nucleus kan? Macam mana tentang nucleus attraction? Elektron dengan nucleus. Kuat ke, lemah ke? Kuat, madam. Okay, so kalau kuat, kita remove elektron ni perlu tenaga yang banyak ke sikit? Banyak. Okay, perlukan tenaga yang banyak. Daripada definition ionization energy, dia nak minimum energy, energy yang paling sikit. Jadi sebenarnya kita akan remove daripada yang paling luar dulu, baru yang last yang paling dalam. So yang ni yang paling susah nak remove sebabkan oleh nucleus attraction. Okay. So yang ini ialah neutral atom. Selepas kita remove elektron daripada neutral atom, dia akan jadi positive ion. So equationnya X produce X plus elektron. So X apa-apalah elemen dari periodic table. So all ionization energy are always positive. Sentiasa positif. Kenapa sentiasa positif? Sebab energy sentiasa diperlukan untuk remove elektron. Okay, for example yang ini ada 10 elektron. Selepas kita remove satu elektron, nucleus attraction dengan remaining electron tu akan jadi semakin kuat. Jadi kita perlukan more energy untuk remove the next electron. Okay, yang ni nanti dalam chapter apa ya? Chapter periodic table. Periodic table chapter 3 periodic table. Last selepas ni, chapter yang selepas ni ada explain lagi tentang ionization energy. So untuk this chapter kita just untuk calculate saja. So ionization energy for hydrogen. So kita tahu untuk remove electron kita akan remove daripada outermost orbital, outermost n. So n equal to infinity. So this one refer to Lyman series. So Lyman n1 ataupun n initial equal to 1. So untuk calculate energy, so okay, formula delta E equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So N2 equal to infinity. Okay, so this one untuk 1 mole of electron. So to calculate energy for 1 mole of electron, kamu calculate dulu energy. So 2.18 exponent negative 18
for 1 mole of electron. So this one refer to 1 mole of electron. Kita just times dengan Avogadro constant. Darabkan dengan Avogadro constant. So dapat this answer in joule per mole. Okay, kalau in kilojoule convert in kilojoule per mole. Okay, so meaning untuk calculate ionization energy, kamu kena tahu dia ialah daripada outermost electron and equal to infinity. So to calculate for 1 mole of electron, just times with Avogadro constant. So this one daripada spectrum of hydrogen. So kita tahu yang spacing yang besar ni refer to low N. So kalau low N, so ini refer to first line. So kalau dia minta untuk ionization energy, so ionization energy daripada yang paling tinggi, N equal to infinity, mean from high N. High N energy. So high N energy refer kepada yang sini. Kawasan yang rapat tu, line yang close to each other. So that line kita panggil sebagai convergent limit or continuum limit. So ionization energy determined by detecting the wavelength of the converging limit. Okay, converging limit wavelength yang paling rapat tu, yang tu ialah refer kepada converging and the outermost end. Okay, last part in this subtopic 2.1 subtopic limitation of Bohr atomic theory. Okay, so macam kita mention earlier, untuk Bohr dia hanya explain untuk hydrogen atom. So limitationnya, Bohr did not account for the electron yang ada more than 1 electron. Okay, so kalau ada more than 1 electron, so dia pun tidak boleh explain untuk extra line appear in this spectrum. Okay, and the third one limitationnya, dia tidak boleh define dual nature of the electron. So actually electron ada dua sifatnya tu, satu sebagai wavelength. Yang ini cannot define the precise location of the wave. So ini dual nature. Electron as a wave and electron can be as a particle. So dua sifat elektron boleh jadi sebagai wave, satu lagi sebagai particle. So according to Heisenberg uncertainty principle. So ini dia cerita tentang kedudukan elektron. So kedudukan elektron secara spesifik kita tak tahu, tapi kita boleh anggap dia dengan menggunakan, kita boleh tahu kedudukan dia dengan menganggap calculation tu, kita gunakan calculation yang ini. So untuk syllabus kamu last time ada untuk calculate, tapi this time dia dah banyak buang yang untuk calculation, dia just minta kamu tahu apa dua principle yang overcome problem in Bohr atomic postulate. So yang dua principle tu, yang this one Heisenberg, satu lagi ialah de Broglie postulate. So de Broglie postulate cerita tentang wave properties of electron. So wave yang ini actually banyak dalam physics lah. Okay, so kamu just tahu ada dua principle untuk overcome Bohr atomic weakness of Bohr atomic postulate. So de Broglie sama Heisenberg uncertainty. Okay, so ini example nanti kita tengoklah di kelas. Okay, kita pergi untuk 2.2. So ini yang most important part in 2.2. Actually soalan ni untuk subtopik ni simple, tapi untuk faham tu macam susah sikit. Okay, so at the end of this topic, you should able to define orbital. Okay, what is orbital? State 4 quantum number, principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic and electron spin quantum number. So ini semua nama quantum number of electron. So this quantum number yang determine position of electron in
an atom. And sketch shape of that orbital. So we have SPD and SPD orbital. Okay, we start with define orbital. So what is orbital? Okay, orbital is a 3D region in space around the nucleus. Okay, last time kita define yang kita lukis energy level diagram. Energy level N1, N2. Okay, this one we call as orbit. Orbit tu macam jalan raya. So di jalan raya tu kamu ada kawasan. Kan dalam jalan raya tu kamu ada kawasan. So kawasan tu we call as orbital. So that one is orbital. So orbital refer to 3D. 3D means kawasan di atas jalan raya tu. Okay, in space around the nucleus where there is high probability to find an electron. So di dalam jalan tu ada kawasan. So dalam kawasan tu ada kemungkinan besar kita akan jumpa elektron. Okay, ataupun di jalan raya tu ada kemungkinan kita akan jumpa rumah-rumah di situ. Okay, itu maksud orbital. So yang ini orbit. So di dalam orbit tu, kawasan di dalam orbit tu ialah orbital. Okay, quantum number. So quantum number refer to kalau kita panggil coordinate of electron. So dia punya position electron dalam jalan tadi tu, kan kita ada space yang kita panggil nama orbital. So di orbital tu kita ada electron. So position of each electron kita gunakan quantum number. So orbital differ from one another in their energy, shape and spatial orientation. In electron cloud. Okay, so each described by 4 quantum number. So the first one is principal quantum number. Angular momentum, magnetic and electron spin quantum number. So yang ini dia punya kedudukan ya. So kalau kamu satu set of quantum number tu kita akan gunakan NLMS. NLMS. Ini koordinat dia, kedudukan dia. Ataupun macam ni. Kalau kita kan orang Malaysia semua mesti ada apa ya untuk menunjukkan identiti kita sebagai Malaysian. Ada satu Nasi lemak. Nasi lemak. bukan untuk tunjukkan, Nasi lemak. bukan untuk IC. So IC kamu, siapa boleh bagi nombor IC dia? Tipu-tipu lah. IC. Apa nombor IC? Apa nombor IC? Siapa-siapa lah, bagilah. Iza, apa 01. Identifikat. 01. 01 01. 04. 01 04. 04 04. Aha. 000. Dash 2. 0102. Ya, 12. berapa? Tengah-tengah tu berapa? 12. 12. Ya, 12. madam. Ha? Belakang? 03. 16. Okey, 0316. Contohlah ni satu IC. Okey, daripada IC ni apa yang kita boleh identify ni? Yang kamu tahu? Yang Tarikh depan, lahir. ya, yang depan 6 ni apa? Tarikh lahir kan? So dia lahir tahun berapa ni? 2001. 2001. 2001 bulan 4. ya, bulan 4. Tarikhnya 2001. Tarikhnya 4 hari bulan. So 4 hari bulan 4 2001. So yang ini menunjukkan Negeri asal. ya negeri. Negeri yang hujung belakang ni Jantina. ya Jantina. Hari lahir. Kalau Hari akhir lahir ni kos. genap, okey. So dia Perempuan. Jantinanya kalau genap dia perempuan. Kalau ganjil
lelaki. Lelaki. Okey, daripada number ni kita boleh tahu dia ni siapa, perempuan ke lelaki, lahir di mana, berapa tarikh lahirnya kan? Okey, so samalah untuk quantum number. So quantum number pun ada IC dia ataupun koordinat dia. So yang ni ditunjukkan oleh NLMS. Okey, so kalau last time kita ada Lyman, Balmer tu apa nama? Lehman pergi balik pasar. Beli Lehman payung. balik pasar beli payung. So yang ini Nasi nasi lemak. Masak sambal. Boleh juga. Nasi lemak memang sedap. Okay, so satu set quantum number ni ada NLMS, nasi lemak memang sedap ataupun nasi lemak masak sambal pun boleh, mana-manalah. So mesti ada 4 number ni baru kita boleh panggil dia sebagai quantum number. So apa tu principal quantum number menunjukkan apa, angular momentum menunjukkan apa, magnetic apa, electron spin apa. So kita akan pergi one by one. So kita start with principal quantum number. So principal quantum number menunjukkan energy and size of orbital. So actually yang ini yang kamu dah lukis dalam energy level diagram. Kan kita buat energy level diagram tu sini. N equals to 1, N equals to 2. So N ni kita panggil orbit. Sebab sebenarnya dia ialah principal quantum number N. Ni, nasi ni. So N ni refer kepada energy and size of orbital. So lebih besar size orbital, lebih jauh dia daripada nukleus dan energinya lebih tinggi. Okey, memanglah kan kalau nukleus di sini, so ini N1, ini N2, ini N3, ini N4. Okey, kalau N1 dia punya bentuknya begini je, sebesar ni saja. So dia punya distance daripada nukleus sejauh ini je. Tapi compare dengan N4, jauh. N4 lebih jauh daripada nukleus. Dan dia punya bentuk dia lebih besar, sebesar ni. So itu maksudnya larger the value of N, the greater energy level. Energy level lebih tinggi, so distance pun lebih jauh. So bila distance lebih jauh, jadi size dia lebih besar. Okay, apa possible value of N ataupun principal quantum number? So, bermula daripada 1 sampai infinity. Yang ini yang kita lukis dalam energy level diagram tu. Kita tak ada kosong. Mana ada value orbital kosong kan? So, N1, N2, N3 sampai N equals to infinity. Semakin besar value of N, semakin besarlah tenaga tu dan orbitalnya pun lebih besar. Okey, ada apa-apa mau tanya untuk principal quantum number? Tiada? Tiada, madam. Okey, memang sekarang tiada kan? Okey, kita proceed. Untuk the second one, angular momentum quantum number ataupun ada nama lain namanya ialah azimuthal quantum number. So tadi nasi, yang ni lemak, L. Italic L. So untuk angular momentum refer kepada shape. So kalau tadi refer kepada energy level, semakin besar N, semakin besar energy, tinggi energy level. So kalau untuk L, value of L menunjukkan shape of the orbital, bentuk orbital. Tadi ada jalan tadi tu, jalan tu ialah principal quantum number. Di atas jalan tu ialah L ataupun orbital. So orbital tu ada banyak bentuk, banyak shape. So shape tu yang inilah azimuthal quantum number ataupun angular momentum quantum number. So value of L bermula daripada 0 sehingga N-1. So N ni ialah principal quantum number yang tadi tu. Principal quantum number. So value of L depends on value of N. Okay, so ada value of L bermula daripada 0 sehingga N-1. So untuk value L 0, shape of orbital dia ialah S shape. Untuk L1, shape-nya ialah P.
bentuk nama orbital tu. So untuk L2D, okay, sampai habis ini SPDFGH. Okay, yang ni dia tak ikut alphabet, sampai sini je yang dia bermula semula ikut alphabet tu. Okay, value of N depends on value of L. Okay, tadi yang saya mention tu kan. So statement sini, for example, when N equals to 1, so we have one value of L. Satu saja value of L. Apa value of L tu? Ialah 0. When N equals to 1, kita ada one value of L. So apa value L tu? So value L dia mesti kurang satu daripada value N. Sebab yang ini. Until N minus 1. So kalau N kita 1, 1 minus 1 ialah 0. So ada value, satu value tu ialah 0. So kalau N equals to 2, ada berapa value L? 1. N1, kalau N1 ada satu value L. Satu ialah 0. So kalau N2 ada berapa value L? 2. 2. Apa value L tu? 01. Ya, 01. 1. Betul. 01. Ya. 1. Dia mesti bermula dari kosong. Mula dari kosong sehingga N minus 1. 2. 2. So 2 value tu 0 and 1. Ya. 01. Kenapa 2 tidak termasuk? Value L ni mesti kurang, nombornya tu tak boleh sama dengan N. Dia mesti nombor tu kurang daripada N. So kalau nombor N tu 2, dia tak boleh lah ada 2. Kurang daripada 2 tu apa? 0, 1 macam tu. Okay. Okay, madam. Okay. Okay, sama juga dengan N1. So kalau N1, apa possible value L? Hanya ada satu je lah possible dia, 0. Dia tak boleh nombor negatif. Okay, setakat ni okay. Okay, madam. Okay, 3. Kalau N equals to 3, ada berapa kemungkinan value of L? 3. 3. 1, 2, 3. Ya. 0. Betul. 0, 1. Betul. So value of L start with 0 until N minus 1. So 3 tolak 1, 2. Mula daripada 0 sehingga 2. Kalau N equals to 4, L? 4. Ya, berapa? 0, 1, 2, 3. Betul. 1, 2, 3. Yes, correct. Okay, yang itu number of L. Tapi kita tahu L tadi determine shape. So apa shape-nya? Okay, sekarang ni kalau dia ialah ini. N equals to 1, L equals to 0, betul kan? Yang ni tadi. N1, L0. So nama orbital ni ialah 1s. So name of orbital untuk this one ialah 1s. Kenapa 1s? 1 refer to principal quantum number sini, 1. S ni ialah L0 ni. Bila L equals to 0, alphabetnya ialah, type of orbitalnya ialah S. So nama orbital tu ialah 1s. So kalau N equals to 2, ada dua value L, 0 and 1. So ada apa jenis orbital dalam N equals to 2? 1sp. Yang ini 1s refer kepada principal quantum number. 1 ni ialah value principal quantum number, 1 and 1. So S ni ialah bila L0. So kalau N2, L0, so kita ada 2. Nama dia apa? 2? L0 orbital. Kalau L0 alphabet apa? Sini. S. Ya, S. So dia ialah 2s. 2S. Ya, 2S. Kenapa 2? Kenapa bukan 1? Ya, sebab N dia 2, betul. Sekarang ni kita di orbit yang kedua. So bila N2 kita ada 2S. Selain daripada 2S kita ada juga 2 apa ni namanya? L1. 2P. Betul, 2P. So ada dua jenis orbital pada orbit kedua. Satu ialah 2S, satu ialah 2P. Okey.
So kalau n equals to 3, ada berapa jenis orbital? Ada 3S, tiga. Betul, 3. 3s, 3P, 3S, 3P, 3D. ya 3s, 3p sama 3d. Kalau 4, 4S, 4P, Ada 4D, 4F. 4s, 4p, 4d, 4f. Begitulah. So untuk azimuthal, okay, dia menunjukkan jenis orbital. So jenis orbital refer kepada value of L. So statement sini, the 1s orbital has lower energy and smaller size than 2s and 2p orbital. Okay, kenapa 1s orbital lower energy? Ingat energy level diagram? So kita ada 1 N1, N2. So di mana 1s tu kedudukan 1s? Di Di paling bawah. Ya, di n equals to 1. Sebab dia ialah 1, yang ini, 1s ni menunjuk 1s. 1s ialah bila n ataupun principal quantum number sama dengan 1. So 1s kedudukannya di sini, 1s. 2s di mana? N sama dengan 2. N2. Betul, n sama dengan 2. So 2s di sini. So 2s energinya lebih tinggi daripada 1s. Okay, sebab tu dia bagi tahu sini 1s has lower energy. Memanglah lower sebab dia di n equals to 1. Okay, smaller size. Okay, sebab yang ini nukleus di sini. Okay, nukleus di sini. So yang ini untuk N1, orbit yang pertama. Ni orbit yang kedua. So kalau orbit yang kedua, dia jauh daripada nukleus. Bentuknya pun mesti lagi besar daripada N1. Itu maksud statement tu. Okay. Value L depends on the value of N. Oh, ini tadi sudah. So, value of L designed by the letter of SPDFGH. So, bentuk S, bentuknya spherical. Okay, kalau dia bentuk satu S, kita lukis dalam bentuk spherical. Sphere. Sphere tu bulat. Sphere. Nanti kita belajar lah selepas hujung chapter ni. Okay, sphere. Untuk P, bentuk dumbbell. Dumbbell macam bunga tu. Kelopak bunga tu. Okay, D dengan F. Okay, ada bentuk yang campuran dumbbell dengan spherical. Okay, nanti di hujung chapter ni kita belajar lukis. Okay, so kita ada tadi nasi lemak. N sudah, L dah. The next one, M, magnetic quantum number. So, magnetic quantum number determine orientation. So, elektron tadi dalam mula-mula dalam orbit. So, orbit tu ialah N, principal quantum number. Kemudian di dalam orbit tu tadi ada space, 3D space, macam jalan raya. Di atas jalan raya tu, okay, ada elektron. So, di jalan raya tadi tu elektron, dia tak akan stay. Dia tak akan duduk diam-diam. Apa yang dia buat? Bergerak-gerak. So, yang itu kita panggil sebagai orientation. So, determined by magnetic quantum number. So, value of M depends on value of L. So value of N, value of L depends on value of N. Value of M depends on value of L. So kalau kita ada N equals to 2, value, kita ada 2 value of L, apa value-nya tadi? 01. 01. Betul, 0 and 1. So value of M depends on value of L. So kalau value L ni kosong, apa value M? Okay? Yes, 0. Start from negative L until positive L. So value L kosong, so value M, adakah negatif kosong? Tiada. Ada positif kosong? Tiada. So maksudnya kosong saja. So, ya, kosong. Dan value untuk L sama dengan 1. Okay, kita ada 3 value of M. Negatif L Negatif 1, positif 1. until. Ni 2. Ini until. So include kosong juga. Negatif 1, 0, positif 1. So yang ini value M apabila L sama dengan kosong.
So kosong yang ini ialah bila L sama dengan 1. Kosong yang ini bila L sama dengan kosong. Okay, nanti kita ada buat table untuk summary dia. Okay, tapi kena faham value M mesti bergantung, depends on value of L, bergantung dengan value L. So berapa nilainya? Negatif L until sehingga positif L. So ini dicerita tentang maximum value of M. So value of M dependent on the value of L. The number of value equal to the number of orbital. For example, when L equals to 1, okay, L sama dengan 1. So kita ada value of M start from negative L until positive L. So negative L maksudnya negatif 1. 0 sehingga positif 1. So negative 1, 0, positive 1. So ada 3 value of L. So thus there are 3 value of M. So these 3 value of M refer to position of electron along the 3 axis. Ada X, Y and Z axis. Disebabkan dia ialah 3D orientation, so kita ada 3 paksi. X, Y, Z. So dia akan menunjukkan orientation elektron di atas ketiga-tiga paksi ni. Okay, last one, S. S refer to spin quantum number. So spin quantum number dia tak depends dengan siapa-siapa sebab dia hanya 2 number saja. So 2 number tu ialah positif L, positif half dengan negatif half. Okay, apa prinsip spin quantum number define? Define direction ataupun rotation of electron in axis. Okay, tadi kita ada 3 axis, X, Y, Z. So this axis tu akan ada orientation sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. So kita anggap kalau dia oriented, tadi kan ada paksi tu, X, Y, Z. X, Y, Z. So di atas paksi ni ada elektron dalam bentuk dumbbell ke ataupun bentuk spherical ke, dia akan bergerak mengelilingi along the axis. So orientation tu ada 2 je, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Kita anggap clockwise tu ialah positive half, anti-clockwise tu ialah negative half. So dia tiada depends dengan value of M. Okay, so itu saja untuk principal quantum number. Ya. Yang ni dia punya table untuk summary apa semua yang kita belajar tadi tu. So kita tengok sini, when n equals to 1. N equals to 1, so we have one value of L. Satu value tu ialah 0. So nama orbital tu ialah 1s. Kenapa 1s? Sebab kosong. Ya, siapa yang kosong? Zero. L. L dia 1, L dia kosong. L Betul. sama dengan kosong. Sebab dia punya principal dia 1 jadi 1. S ni because of L dia ialah kosong. 1s. So sama juga yang ini 2. N equals to 2. So kita ada 2 value of L. Apa value tu? Mesti less daripada 2. 0 and 1. So nama orbital tu 2s, 2p. 2 daripada principal quantum number 2, s daripada value L0. So 2s. Yang ini L sama dengan 1 jadi dia ialah 2p. Okay, so yang lain pun ikut. Okay, then untuk magnetic quantum number, value of M depends on value of L. Dia bermula daripada apa? Negatif L until positif L. So kalau value L kosong, negatif kosong sehingga positif kosong. Tiada. Jadi satu je value dia iaitu kosong. So sama juga yang ini. Untuk M ini depends on value of L. So kalau L dia kosong, value dia satu je, kosong. Okay, kalau L dia 1, so dia bermula daripada negatif L. Negatif 1
sehingga positif 1. So in between ada 0. So ada 3 value dia. So 3 ni menunjukkan ada 3 orbital di subshell tu yang oriented di paksi XYZ tu. Okay, kemudian kita continue sini 3. So ada 3 value of L. So bila N equals to 3, L equals to 1. So nama orbital tu ialah 3D. So 3D. So value of M depends on value of L. Start with negative L. So negative L, negative 2 until positive 2. So ada berapa? Ada 5 value of M. So ada 5 orbital. Sampai sehingga infinity. Actually, kamu nampak ke ini apa ni? 2, 8, 18 macam familiar je ni. Apa? Kumpulan elektron. Dulu kamu pernah belajar ni? Electrovalence. 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 Susunan The elektron. outer, the electrovalence. Eh, Elektron dulu yang kamu tu, paling hujung. dulu kamu tulis dia apa namanya? Electronic configuration ke apa nama kamu belajar dulu? So kita tulis, kamu tulis macam mana? 2.8.18 macam tu kan? Susunan elektron. Ya, madam. Ni susunan elektron. Okay, so actually yang ni semua kan tadi kita kata position elektron dalam atom in 3D kan. So yang itu sebenarnya actually datang daripada sinilah. Principal quantum number, angular momentum, magnetic until spin quantum number. Okay, tengok kalau spin quantum number memang tiada apa-apalah. Hanya ada 2 je. Sama ada positive half ataupun negative half. Okay, 2 ni refer kepada elektron. Ada 2 elektron dalam satu orbital. Okay, so kalau ada satu orbital, kita ada 2 elektron. Satu elektron tu, dia punya rotation clockwise. Satu lagi elektron anti-clockwise. Dia ditunjukkan oleh spin quantum number. So ada 2 elektron. Satu clockwise, satu anti-clockwise. Okay, kalau ada 3 macam ni 3 orbital. Kenapa 3 orbital? Datang daripada 3 value of M. Negative 1, 0, positive 1. So setiap satu ni ada 2 elektron. So satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. Jadi overall sini ada berapa? Sini ada 2, ada 2 elektron, ada 2 elektron. Jadi total sini ada berapa elektron? 6. 6. Kalau sini 6 elektron, atas sini berapa elektron? 1. 2. 2 elektron. Dia tak boleh 1 sebab dia mesti clockwise 1, anti-clockwise 1 kan? So kalau Ya. sini 2, sini 6, jadi totalnya 8 kan? Ya. 8 Ya, elektron. madam. 8. So ini pun sama. Sini setiap ni ada 2 elektron. Jadi sini 2, sini 6, yang ini 10. Jadilah 18. Okay. So untuk yang ini mungkin nanti macam tak tahu di mana kita apply. Kita tengok dulu. Kena lukis shape dulu ke? Okay, kita lukislah shape dulu. Shape untuk S orbital. Tadi shape of S orbital ialah spherical. Okay, disebabkan dia ialah 3D orbital. So kita lukislah 3 paksi tu. Paksi X, paksi Y, paksi Z. X, Y, Z. So spherical lukislah di tengah-tengah. Kemudian kamu shading dia untuk menunjukkan dia dalam 3D. So kalau yang ini kita lukis untuk 1S. Kalau 2S bentuknya still sama, spherical sebab dia ialah S orbital. Cuma bezanya ialah apa ni? Depan ni. Ya, principal quantum number besarnya. So kalau 1S kamu lukis besar macam ni, 2S kena lukis besar lagi. Tapi bentuknya tetap sama, spherical juga. Okay, Z, Y, X. Kalau 3S,
Besar lagi. Lagi besar. Ya, bentuk sama juga. Spherical yang- juga. Ya, bentuk yang sama, spherical juga, tapi lagi besar daripada yang 1S dengan 2S. X, Y. Okay, so sama je. So untuk S orbital semua pun spherical. Yang membezakannya ialah size dia, besar atau kecil. Inilah 1S lebih kecil, compare dengan 2S, compare dengan 3S. Okay, size tu ditentukan oleh principal quantum number. Principal quantum number yang depan ni lah 1, 2, 3. Shape-nya tetap sama. Okay, kemudian P. P orbital. Okay, tadi kita mention P orbital bentuknya ialah dumbbell. Dumbbell shape. So dumbbell P orbital with large value of n larger than 2p orbital. So we have same size, shape and energy tapi different orientation in space. Mana sudah ni? P. Okay, kita ada 3 bentuk P. Kenapa ada P ada 3? So n equals to 2. L equals to 0 and 1. 0, 1. Betul. Wow. Kalau 2, 0 dia ialah 2S kan? Iya. 2S kita dah lukis tadi. So kita bukan nak yang ini. Kita nak yang ini. 2P. Tapi Okay. Kenapa drawing 2P ada 3? XYZ. Negatif 1, kosong, positif 1. Ya, betul. Sebab bila L sama dengan 1, M ni ialah daripada negatif L sehingga positif L. So negatif 1, kosong, positif 1. Positif 1. So that's why ada 3. So contohlah kita anggap yang ini negatif 1. Jadi ini kosong. Ini positif 1. Okay, yang ni semuanya ialah 2P. Cuma dia berbeza dari segi orientation di 3D. So dia ialah 2px, 2py, 2pz. So kita akan lukis dumbbell. Dumbbell bentuknya macam ni. So buat je paksi 3 tu. X, Y, Z. So lukis dumbbell di paksi X. So dumbbell di paksi X, shade. Jadi namanya 2px. Kalau dumbbell di paksi Y, namanya ialah 2py. X, Y, Z. 2py. Dumbbell di paksi Y. Kalau dumbbell di paksi Z, dia ialah 2pz. Okey, apa beza 2pz dengan 3pz? Shape dia. Shape, kalau P shape dia apa? Bentuk. Dumbbell kan? Dumbbell. Betul. Bukan Kalau size kah? P, size, betul. Kalau P bentuk dia tetap sama. Dumbbell, semua pun dumbbell. Cuma yang berbeza sini size. Yang ini 3, yang ini 2. Jadi kalau 2pz, kamu lukis besar ni. Kalau 3pz, kena lukis besar lagi. Z Okay, madam. besar lagi. Okay. Okay. P orbital. Kalau untuk P orbital, dumbbell. Kalau D orbital, combination dumbbell ataupun dumbbell combine dengan spherical. Okay. So tadi kita ada P, ada 3 PX, PY, PZ. Tapi untuk 3D, kita ada 5 ni. Macam mana mau ingat ni? Okay, macam ni. D hanya ada di N equals to 3. So N equals to 3. Kita ada L equal to 0, 1, 2. Yang ini 3S. Yang ini 3P. Yang ini 3D. So yang ini, kita nak yang ini je. So 3D. So bila L equals to 2, value of M ada berapa? 5. Apa value tu? Negatif 2, Aha. negatif 1, Aha. 0, positif 1, 1, positif 2. Betul, ada 5 value. Sebab value M ni ialah daripada negatif L sehingga positif L. So 5 value ni ditunjukkan oleh 5 nama ni. Yang drawing ni menunjukkan inilah 5 ni.
So kata kita anggap yang ni negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So inilah. So macam mana kita nak lukis? So kita tahu dalam orbital tu ada 3 paksi. Paksi X, paksi Y, paksi Z. Yang ini X, yang ini Y, yang ini Z. So 3 yang pertama ni, okay, 3 yang pertama ni ialah 2 dumbbell di antara paksi tu. So kita ada 2 dumbbell. Sekejap ya. So the first one kita ada D, X, Y. D, Y, D, Y, Z, D, X, Z. So ada 3 paksi. So kita akan lukis 2 dumbbell. Yang first 3 ni ialah 2 dumbbell between this axis. So kamu lukis axis X dengan Y. X dengan Y sini. So between X dengan Y ada 1 dumbbell. Okay, ni paksi X, ni paksi Y. So between that axis ada 1 dumbbell. Kemudian ada paksi apa yang tidak disebut dalam nama ni? Z. So, okay, Z. Lukis Z. Kemudian lukis 1 dumbbell di atas Z. Okay, so tu drawing untuk DXY. Kalau DX, DYZ. Kalau DYZ, lukis paksi apa? Dumbbell di paksi X. Okay, dumbbell di paksi X. Okay, dumbbell di paksi X. Kemudian, paksi yang tidak dinyatakan tu kita lukis dumbbell di atas tu. Paksi yang disebut sini Y dengan Z, maksudnya antara paksi tu kan ada 1 lagi dumbbell. So ini paksi Y, ini paksi Z. Okay, paksi Y dengan Z sini. So di antara sini ada 1 lagi dumbbell. So kalau yang ni X, Z. So lukis X, lukis Z. Weh. Z. So antara X dengan Z ada 1 dumbbell. Kemudian ada paksi apa yang tak disebut dalam ni? Y. Y. So kemudian lukis paksi Y. 1 dumbbell di atas paksi Y tu. Okey. Ada apa-apa mau tanya untuk drawing ni? Madam, yang sekejap. Sekejap ya. Yang kedua tu kan, yang di XZ. Macam mana mau dibuat tu? Di mana? XZ ini? Iya, yang Z tu dia di dia tu melekat ke di Z ataupun tidak? Gambar ni? Kalau Iya, kalau di XZ dia melekat di Y kan? Bolehkah Madam lukis balik yang di XZ? Di XZ Yang kedua tu. yang ini yang kedua ke ketiga? Kedua. Padam pula saya ni yang ni. Di XZ ke di YZ? Yang ini? Di XZ ni? Ah, iya yang itu. Okay, so kalau di XZ dia antara between paksi apa? X and Z. Between X and Z. So lukis X. Lukis X. Kenapa ni? X. Kemudian lukislah Z. Paksi ni tidak kisahlah mana X, mana Y, mana Z. Dia akan sentiasa berpusing-pusing ni. Mana-mana pun boleh. So lukis je paksi X dengan Z. So dumbbell antara paksi X
dengan paksi Z. Ada satu dumbbell. Kemudian paksi apa yang tidak dia sebut dalam ni? Paksi Y. Y. Lukis paksi Y. Kemudian di paksi Y ni, atas paksi Y ni ada lagi satu dumbbell. Siapa mau tanya tu? Oke, paham. Macam dengar suara lelaki jauh-jauh tu. Siapa tu? Ya, mau tanya apa? Kenapa yang DXZ dia akan dumbbell dia akan lukis di antara Z dan X mula-mula. Paksi Z dan X. Macam ni, untuk lukisan kalau yang ini kamu tak tanya kenapa saya lukis antara paksi X dengan Y. Yang ini antara paksi Y dengan Z. Kalau dia nyatakan paksi tu, dia sebut sini paksi X dengan Y. So maksudnya satu dumbbell antara between X and Y. Satu lagi dumbbell di apa yang tidak dinyatakan tu. Yang tak dinyatakan ialah Z kan. So satu lagi ialah pada Z axis. Macam tu. So kalau DXZ maksudnya satu dumbbell between di antara X dengan Z. So paksi X ni sini. Okay, paksi Y sini. Z sini. So di antara paksi yang highlight ni ada satu dumbbell. Yang inilah dumbbell tu. Antara. Kemudian paksi yang tak dinyatakan ialah paksi Y. So satu lagi dumbbell di atas paksi Y. So yang ini, dumbbell yang atas paksi Y tu. Okay. Kalau di YZ dia Y dan Z. Satu dumbbell between Y and Z. Satu dumbbell between Y and Z. So Y, mana Y saya? Mana Y? Paksi Y yang baru lukis. Yang lurus dulu. Yang ni Y. Yang ni Y, yang ni Z. So ini paksi Y, yang ni paksi Z. So ada satu dumbbell. Ini dumbbell tu antara paksi Y dengan Z. Kemudian satu lagi atas paksi yang tak disebut. Paksi tu paksi X. Okay. Kenapa Z dia bukan medium? Kenapa Z dia paksi Z dia bukan horizontal? Oh, paksi ni tak kisah. Kamu nak macam mana pusing pun boleh. Nak horizontal ke vertikal ke, paksi ni dia bukan tetap. Yang tetap tu graf. Kita bukan lukis graf ni. Kita lukis 3D orientation untuk elektron di dalam atom. Jadi paksi ni boleh bergerak-gerak. Kalau saya kan yang ni, X saya ni macam tetap je semua di bawah sini. Y dengan Z saya ni berubah-ubah. Kalau kamu tak mau macam ni, mau buat macam ni pun boleh. Z, X, Y pun boleh. Suka hati. Yang penting ada tiga-tiga tu. Sebab ini bukan graf tau. Kalau graf tu memang betul lah. Kita kena buat paksi X macam ni, paksi Y macam ni. Macam tu. Ini orientation of electron. Okay? Jadi tak kisahlah pusing macam mana pun. Yang penting ada tiga paksi tu. Okay. Yang ni tiga kan? Ada lagi dua kan? Value untuk satu ialah X square sehingga Y square. Satu lagi ialah D Z square. Okay, kalau yang single tadi XY, YZ, XZ, dia ialah between sama dengan atas yang paksi yang tak dinyatakan tu. Tapi kalau dia square, kuasa 2 ni maksudnya at that axis. So ada dua dumbbell, satu di paksi X, satu lagi di paksi Y. So lukislah paksi X dengan Y. X, Y. Satu dumbbell di paksi X sebab dia ialah X square. Satu lagi paksi Y. Y square. Square tu maksudnya di atas paksi tu. Kemudian ada satu lagi paksi yang tak dinyatakan. Lukis je. Pusinglah mana-mana pun. Tapi mesti lukis. Tiga-tiga paksi. So itu Z. Kemudian ada last one ni, Z square. So Z square, dia sepatutnya ada dua dumbbell. Tapi yang ni ada satu je value, Z. Jadi lukislah dumbbell di atas paksi Z. Atas Z ada satu dumbbell.
Okay, kita tahu dia mesti ada 2 dumbbell. So, satu lagi dumbbell mau lukis di mana? Actually, satu dumbbell ni dia dah bergabung dengan spherical punya shape. Okay, hasil gabungan tu dia jadi macam bentuk cincin ataupun donat. Jadi kena lukislah donat ataupun cincinnya tu di sini. Yang ini bukan suka-suka ya bentuk macam ni. Yang ini hasil daripada eksperimen pemerhatian tu, observe position of electron, dia nampak bentuknya begini. Okay, so ada satu paksi, ada satu dumbbell di atas paksi Z, satu lagi bentuknya ialah donat ataupun kamu boleh panggil cincin. Di tengah-tengah tu ada dumbbell. So inilah 5 shape untuk N3 L2 M negatif 2 negatif 2 negatif 1 0 positif 1 positif 2. So ada 3 value M, ada 5 value M, ada 5 lah shape untuk orbital tu. Sampai sini macam okey? Tak tahu okey ke tidak? Tak tahu kan? Okay, madam. Nak tahu okey tidak? Kita cubalah jawab soalan sebelum habis. Okay, so which of the following set of quantum number are not allowed? Not allowed tu maksudnya dia tidak wujud. Mungkin disebabkan ada salah satu value tu yang tak exist. Okay, L sama dengan 2, madam. L Kenapa? sama dengan 2. kenapa yang ni? L sama dengan 2. 101. Not allowed. L nya Ah. 01. Betul. So ini not allowed. Reasonnya sebab L sama dengan 2 tak ada. So when N equals to 2, kita ada 2 value of L iaitu 0 and 1 only. Jadi yang ni ialah not allowed. Kenapa D? Mana B? Okay, B. B, Allowed. Allowed tidak. betul ni? Allowed. Semua betul? N1, L1 je value tu 0. So M, value M depends on value L. Kalau L 0, M 0. Ini positif. Okay, so allowed. C, Allowed. allowed not allowed. Allowed. N equals to 3. So value of L 0, 0, 1, 2. Sekarang ni value L berapa? Negative 1. Jadi sini salah kan? So yang ni allowed. Not Negative allowed. 1. Disebabkan value L ni negatif 1. Value L tak Not allowed. So D, not allowed. mana, Allowed. yang mana, saya dengar ada not allowed. Yang mana yang tersalah? Allowed ke not allowed ni? Allowed. Allowed, madam. Allowed. N2, L 0 dengan 1. Jadi ni betul. So M, Dia punya F dia dah kosong. apa tu? M tiada kosong. Allowed. Okay, kamu tengok ya, bila L dia 1, so L1 yang ni lah. So L1 yang ni. So bila L dia 1, M dia daripada negatif L sampai positif L. Negatif L tu negatif 1 sampai positif 1. So in between tu kan ada 0 kan? Jadi allowed lah. Okay, last one. Not allowed. Apa yang salah? S dia. Spinning. Ya, S dia sama dengan positif 1. Sepatutnya positif half ataupun negatif half. Ya. Okay. Tiada, so lelaki-lelaki ni ada bersuara, satu orang je bersuara lelaki, tidur ke lelaki? Gelap-gelap nak hujan ni, tidur ni. Persilakan, madam. Hah? Ada sini, madam. Ada. Oh, adalah bersuara tu, adalah tu. Okay. Cubalah jawab ni. Siapa yang bersuara tadi tu?
Hilang sudah. Saleh. Mana si abang? Abang mana? Ada abang? Ada, madam. Abang jawab, abang tidur ke abang? Yang mana, madam? Yang pertama ni. Namakan orbital. Dah 10 minit lebih masa ni. N sama dengan 6, L sama dengan 0. Apa nama orbital dia? 6S. Okay, so yang pertama A1, 6S. A2, Yusof ada? Ada, madam. Okay, so nombor 2, A2, L4, N4, L2. Jadi namanya? 4S. Mana S? S tu kalau L dia 0. Kalau L dia 2, 4 apa? 4 saja. Lupa lah, madam. Janganlah lupa. 1 S, Sekejap. 0 S. 1 P. 2 D. apa? E. D. D. Jadi namanya 4, Oh. 4D. 4D. Ebert ada Ebert? 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 Ebert tidur ke? Edward ada? Ada, madam. Okey, Edward jawab 3, N5, L1. 5, 5P. 5P. Okey. Next kita pergi Ridwan. Ridwan ada? Ridwan ada dalam ni, tapi pergi mana dia? Ridwan. Kelvin? Kelvin Raj. Ada? Ada, madam. Ni siapa ni? Ada. Yang menjawab ni siapa ni? Kelvin. Okay. Kelvin. Ah. B1. B1, the orbital name is 6S. So how many number of orbital in 6S? Ataupun how many drawing? Untuk 6S kita lukis berapa drawing? S orbital ada berapa drawing? 6. No, S. 6 tu ialah principal quantum number. Tadi kita lukis S orbital. Ada berapa drawing untuk S? Tadi S orbital bentuknya spherical kan? Ya. Okay, so how many spherical that we have draw tadi? Kita dah draw tadi. 2. Sphere macam ni je kan, sphere. Ada 3 paksi tapi bentuk sphere macam ni. Ada tak sphere ni S paksi, sphere di atas paksi X, sphere di atas paksi Y, sphere di atas paksi Z. Ada tak kita buat macam ni tadi? Tiada kan? Tiada. Okay, so hanya ada satu saja paksi drawing untuk S. Jadi number of orbital untuk 6S ialah 1. Okay. Next kita pergi Lucinda. Ada? Lucinda? Lucinda cuci kain kah? Edika ada? Edika?
Ni siapa ni? Edika? Siapa mau jawab? Jawablah ni. Saya mau habislah ni. Saya mau keluar sudah ni. Cepat. Siapa mau jawab ni? Number of orbital untuk 6S. Ada 1. Untuk 4D, 5. 5. Okey, yang ni refer kepada drawing tadi. 5 tu ada. Okey, kalau P, 5P, Tak. 3. 3. Betul. Sebab Tiga. kenapa ada 5? 5 tadi apa? Positif 2. Ya, negatif Positif 2 2. sampai Negatif negative 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Itulah yang 5 tu. Yang kita lukis 5 tadi kan. X, Y, Y, Z semua tu. Kalau 3 ni kenapa ada 3? Negatif 101, madam. Ha, laju je. Negatif 101. Yang ni kenapa 1? Kalau S? Sebab Kosong. Ya, kosong. Ada 1 je Kosong. nilai dia. Kosong. Sebab dia L dia kosong, jadi M dia pun kosong. Okay, so kalau setiap ni, orbital ni, macam 6S ada 1 orbital. Jadi D orbital tu ada berapa elektron? 2. 2. Jadi 2 elektron tu, ini. 1, 2, 3. 2. So, ni 2 elektron sebab 6S kan, 2 elektron tu 1 clockwise, 1 anti-clockwise. So kalau 4D ada berapa elektron? 10. 10, betul. Kalau yang ini? 5P? 6. 6 elektron. Ya, betul. Okay, so nanti kita sambung lagi exercise ni. Okay, untuk quantum number, exercise 3. Kita sambung nanti malam. Okay, thank you untuk petang ni. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, 6. Thank you, madam. jomlah kita keluar. Ya. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, okay, bye. Jangan Thank lupa you, keluar madam. ya. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Ya, thank you semua. Bye. Thank you, madam. Bye. Jangan lupa like and share.